Tafsir Fi Zilal Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 88 hingga ayat-ayat 93. Itulah pendirian Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Al-Quran menerang dan menjelaskan pendirian itu, kemudian bersemuka dengan mereka dengan menyebut pula pendirian mereka terhadap risalah yang baru dan nabi yang baru. Tiba-tiba pendirian mereka sama dengan pendirian mereka yang lama. Mereka menghadapi nabi yang baru ini sama seperti mereka menghadapi para anbiya mereka sebelum ini. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, malah sebenarnya Allah telah mengutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka. Amat sedikit mereka yang beriman. Ayat 88. Dan setelah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, dan mereka sebelum ini itu telah memohon kemenangan ke atas orang-orang Arab yang kafir dengan kedatangan Rasul yang akan dibangkitkan itu. Tetapi setelah datang Rasul yang mereka ketahui benarnya, mereka terus ingkarkannya. Oleh itu, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang kafir. Ayat 89. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan mengingkarkan Al-Quran yang telah diturunkan Allah, kerana menaruh perasaan dengki bahawa Allah telah menurunkan limpah kurnianya kepada sesiapa yang disukainya di antara hamba-hambanya. Kerana itu mereka kembali dengan mendapat kemurkaan demi kemurkaan, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab yang hina. Ayat 90. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami sahaja. Mereka mengingkari kitab Al-Quran yang diturunkan kemudian darinya, sedangkan kitab itulah yang benar yang mengesahkan kitab yang ada pada mereka. Tanyalah mereka, mengapa kamu sebelum ini telah membunuh nabi-nabi Allah, andainya benar kamu beriman. Ayat 91. Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada kamu dan membawa mukjizat-mukjizat yang jelas. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamulah orang-orang yang zalim. Ayat 92. Dan kenangilah ketika kami mengikatkan perjanjian dengan kamu, dan kami angkatkan bukit Tursina ke atas kamu, seraya kami berfirman, pegangilah Taurat yang kami kurniakan kepada kamu yang teguh, dan dengarlah. Jawab mereka, kami dengar dan kami derhaka. Dan hati mereka telah disebatikan dengan patung anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, itulah seburuk-buruk perbuatan yang disuruh oleh iman kamu jika kamu benar beriman. Ayat 93. Cara dan gaya pengungkapan yang digunakan di dalam ayat ini semakin bertambah keras. Dan di setengah-tengah tempat ia berubah menjadi petir-petir dan lahar-lahar yang panas. Ia menentang mereka dengan tentangan yang keras terhadap segala kata-kata dan perbuatan yang dilakukan mereka. Ia melucutkan segala alasan dan hujah-hujah mereka, iaitu alasan-alasan dan hujah-hujah yang digunakan mereka untuk melindungi sifat angkuh mereka terhadap ajaran yang benar, sifat pementingan diri mereka yang keji, sifat pengasingan diri yang buruk, sifat kebencian mereka melihat orang lain mendapat nikmat kebaikan, dan sifat hasad dengki mereka kerana ada orang lain mendapat limpah kurnia Allah. Al-Quran menggunakan uslub pengungkapan yang keras itu.
sebagai balasan terhadap negara mereka yang mengingkar dan menentang Islam dan Rasul Pembawa yang mulia. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Malah sebenarnya Allah telah mengutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka. Amat sedikit mereka yang beriman. Ayat 88. Mereka berkata, hati kami telah tertutup rapat. Ia tidak dapat ditembusi oleh dakwah yang baru dan tidak dapat mendengar seruan Rasul yang baru. Mereka berkata begitu dengan tujuan untuk menghancurkan harapan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dari menyeru mereka kepada agama Islam, atau dengan tujuan mengemukakan sebab-sebab atau dalihan-dalihan mengapa mereka tidak menyambut dakwah Rasulullah SAW. Lalu Allah menjawab pertanyaan mereka. Malah sebenarnya Allah telah mengutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ya, ini Allah telah mengusir dan menjauhkan mereka dari hidayat dengan sebab kekufuran mereka. Mereka telah kafir sejak awal-awal lagi. Kerana itulah Allah membalas kekafiran mereka dengan pengusiran dari rahmatnya dan menghalangkan mereka dari mengambil manfaat dan hidayat. Amat sedikit mereka yang beriman. Ayat 88. Ya, ini sedikit sekali mereka beriman kerana mereka diusir dari rahmat Allah sebagai balasan atas kekufuran mereka yang telah lalu dan kesesatan mereka yang lama. Atau beginilah selama-lamanya keadaan mereka. Mereka berada di dalam kekafiran dan sedikit sahaja di antara mereka yang beriman. Itulah keadaan mereka yang tetap. Dan Al-Quran menyebut keadaan ini untuk menjelaskan hakikat mereka. Kedua-dua pengertian ini sesuai dengan kejadian yang sedang berlaku dan sesuai dengan pembicaraan. Kekafiran mereka amatlah buruk kerana mereka mengingkarkan Nabi yang ditunggu-tunggu mereka. Nabi yang mereka pernah memohon pada Allah agar dengan kebangkitannya mereka dapat mengalahkan orang-orang yang kafir musyrikin Arab. Dan ini mereka mengharap dapat menguasai kaum-kaum yang lain dari mereka dengan kedatangan Rasul itu. Sedangkan Rasul itu telah datang membawa kepada mereka kitab Al-Quran yang mengesahkan kitab suci yang ada pada mereka. Dan setelah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, dan mereka sebelum itu telah memohon kemenangan ke atas orang-orang Arab yang kafir dengan kedatangan Rasul yang akan dibangkitkan itu, tapi setelah datang Rasul yang mereka ketahui benarnya, mereka terus ingkarkannya. Ayat 89. Perbuatan ini wajar menerima balasan laknat dan kemurkaan Allah kerana kejelekan dan keburukannya. Oleh sebab itu Allah timpakan kutukan ke atas mereka dan capkan mereka sebagai orang kafir. Oleh itu laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang kafir. Ayat 89. Kemudian Al-Quran mendedahkan apakah sebab yang sulit yang mendorong mereka mengambil sikap itu setelah menjelaskan kerugian dagangan yang dipilih oleh mereka. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan mengingkarkan Al-Quran yang telah diturunkan Allah kerana menaruh perasaan dengki bahawa Allah telah menurunkan limpah kurnianya kepada sesiapa yang disukainya di antara hamba-hambanya. Kerana itu mereka kembali dengan mendapat kemurkaan demi kemurkaan, dan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang hina. Ayat 90. Perbuatan menjual diri yang paling merugikan ialah perbuatan mereka mengkufurkan wahyu yang diturunkan Allah, seolah-olah kekufuran itu merupakan harga jualan diri mereka. Manusia boleh dinilaikan dengan sesuatu yang berharga sama ada banyak atau sedikit. Tetapi jika ia dinilaikan dengan kekufuran, maka itulah seburuk-buruk dan serugi-rugi dagangan. Tapi itulah yang menjadi kenyataan.
Walaupun pada lahirnya keterangan ini hanya merupakan perbandingan dan gambaran saja. Mereka sebenarnya telah merugikan diri sendiri apabila mereka tidak bergabung dengan angkatan orang-orang yang beriman. Mereka telah merugikan diri mereka di akhirat kerana mereka akan ditunggu oleh azab keseksaan yang menghina. Apakah sesuatu yang akan didapati mereka pada akhir hidup mereka? Mereka hanya berhasil mendapat kekufuran. Itulah satu-satu perolehan yang dapat dicapai dan diambil oleh mereka. Motif yang sebenar yang mendorong mereka bertindak seperti ini ialah kerana mereka menaruh hasad dengki terhadap Rasulullah SAW apabila beliau dipilih Allah untuk membawa risalah yang ditunggu-tunggu dan diharap-harap akan berlaku di dalam kalangan mereka, Bani Israel. Mereka menaruh dendam terhadap beliau kerana Allah menurunkan limpah kurnianya ke atas mana-mana hamba yang dikehendakinya. Itulah sikap mereka yang melampau dan zalim. Akibat kezaliman ini, mereka ditimpa kemurkaan demi kemurkaan dari Allah dan di akhirat kelak mereka ditunggu oleh azab keseksaan yang amat hina sebagai balasan terhadap keangkuhan, kedengkian, keterlaluan dan kezaliman mereka yang keji. Tabiat kaum Yahudi ialah tabiat kufur. Tabiat kaum Yahudi yang amat ketara di sini ialah tabiat kufur. Tabiat tidak mengenangkan kebaikan, tabiat pementingan diri yang sempit, yang hidup dalam lingkungan fanatik perkauman yang tebal. Mereka merasa bahawa setiap kebaikan yang dicapai oleh orang-orang lain dari mereka adalah dipotong dan dirampas hak dari mereka. Mereka tidak mempunyai perasaan bahawa mereka terjalin dengan hubungan insaniah yang agung dan mengikat seluruh umat manusia. Demikianlah keadaan mereka selama-lamanya hidup dalam pengasingan dan pemencilan diri. Mereka merasa diri mereka sebagai satu dahan yang terpotong dari pokok hayat seluruh umat manusia. Mereka menunggu-nunggu agar umat-umat manusia yang lain dilanda malapetaka. Mereka menaruh dendam kesumat terhadap kaum-kaum yang lain. Mereka menderita azab hasad dengki. Mereka membuat umat-umat yang lain merasa kesan hasad dengki mereka dalam bentuk fitnah-fitnah dan huru-hara yang ditutuskan mereka di antara setengah-setengah bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka menyalakan api peperangan untuk menangguk keuntungan di air yang keruh dan memuaskan dendam kesumat mereka yang tidak pernah padam dan kemusnahan yang mereka lakukan ke atas kaum-kaum yang lain di samping kaum-kaum yang lain bertindak balas terhadap mereka. Kejahatan dan angkara murka ini adalah terbit dari tabiat pementingan diri. Kerana menaruh perasaan dengki sebab Allah menurunkan limpah kurnianya kepada sesiapa yang disukainya di antara hamba-hambanya. Ayat 90. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami sahaja. Mereka mengingkari kitab Al-Quran yang diturunkan kemudian darinya, sedangkan kitab itulah yang benar yang mengesahkan kitab yang ada pada tangan mereka. Inilah jawapan yang dikatakan mereka apabila mereka diseru supaya beriman kepada Al-Quran dan agama Islam. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami sahaja. Yang ini cukuplah dengan kitab Taurat, kerana kitab ini satu-satu kitab yang benar. Kemudian mereka ingkarkan kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan selepas Taurat. Sama ada kitab Injil yang dibawakan oleh Isa AS atau kitab Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Khatamun Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memperlihatkan kehairanannya terhadap sikap mereka ini dan terhadap pendirian mereka yang menolak kitab suci yang lain yang diturunkan selepas kitab suci yang ada pada mereka,
Sedangkan kitab Injil itulah yang benar yang mengesahkan kitab yang ada pada tangan mereka. Apa peduli mereka dengan kebenaran? Apa peduli mereka dengan Al-Quran yang mengesahkan kitab yang ada di dalam tangan mereka? Sedangkan mereka tidak dapat membolot Al-Quran itu untuk diri mereka saja. Sebenarnya mereka menyembah diri sendiri dan menyembah perkauman mereka. Bukan sahaja setakat itu, malah mereka menyembah hawa nafsu mereka. Kerana sebelum ini mereka telah menolak pengajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sendiri. Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengemukakan hakikat ini kepada mereka untuk mendedahkan pendirian mereka yang sebenar dan membuka temberang dakwaan mereka. Tanyalah mereka, mengapa kamu sebelum ini telah membunuh nabi-nabi Allah andainya kamu benar-benar beriman? Ayat 91. Ya ini, mengapa sebelum ini kamu bertindak membunuh para anbiya Allah jika kamu benar-benar beriman pada penerangan, pengajaran yang diturunkan kepada kamu? Sedangkan para anbiya itulah yang telah membawa kitab-kitab suci yang mereka dakwa beriman kepadanya. Tidak, malah kamu telah mengingkarkan pengajaran yang dibawa oleh Musa, Nabi kamu yang utama dan penyelamat kamu yang agung. Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada kamu membawa mukjizat-mukjizat yang jelas. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamulah orang-orang yang zalim. Ayat 92. Apakah perbuatan kamu menyembah patung anak lembu itu dari ilham keimanan? Setelah Musa membawa kepada kamu bukti-bukti mukjizat yang jelas dan semasa beliau masih hidup lagi? Apakah perbuatan ini sesuai dengan dakwaan kamu bahawa kamu beriman kepada pengajaran yang diturunkan kepada kamu? Ini bukannya kali yang pertama. Di sana ada perjanjian yang dibuat di bawah ancaman umbanan batu bukit ke atas mereka. Dan di sana juga ada tindakan mereka yang memberontak dan melanggar perintah Allah. Dan kenangilah ketika kami mengikat perjanjian dengan kamu dan kami angkatkan bukit Tursina ke atas kamu seraya kami berfirman, pegangilah Taurat yang kami kurniakan kepada kamu dengan teguh dan dengarlah. Jawab mereka, kami dengar dan kami berderhaka. Hati mereka telah disebati dengan patung anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Susunan ayat ini berubah dari bentuk berbicara kepada bentuk bercerita. Mula-mula ia berbicara dengan Bani Israel mengenai tindak tanduk mereka. Kemudian ia berpaling kepada orang-orang mukmin dan manusia seluruhnya lalu menunjukkan kepada mereka tindak tanduk Bani Israel. Kemudian ia mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menghadapi mereka dengan penghinaan dan cemuhan terhadap bentuk keimanan mereka yang aneh yang didakwa oleh mereka, iaitu keimanan yang menyuruh mereka melakukan kekufuran yang terus terang ini. Katakanlah, itulah seburuk-buruk perbuatan yang disuruh oleh iman kamu jika kamu benar-benar beriman. Ayat 93. Di sini marilah kita berhenti sejenak di hadapan dua ungkapan yang menarik, iaitu jawab mereka, kami dengar dan kami derhaka. Hati mereka telah sebati dengan patung anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Mereka berkata kami dengar dan mereka tidak berkata kami derhaka. Apakah tujuan menceritakan kata-kata mereka di sini? Itulah satu gambaran yang sungguh hidup, yang melukiskan satu realiti yang senyap hingga menjadi satu realiti yang bertutur. Mereka berkata dengan mulut mereka, kami dengar. Tapi mereka berkata dengan perbuatan mereka, kami menderhaka. Realiti yang amali itulah yang memberi makna kepada kata-kata bibir mulut mereka. Dan makna amali itu lebih kuat dari kata-kata yang ditutur. Gambaran yang menggambarkan realiti ini dengan gambaran yang hidup
itu adalah bertujuan menunjukkan salah satu dasar umum Islam, iaitu dasar tiada nilai bagi perkataan tanpa amalan. Kerana amalan itulah nilai yang diambil kira, atau dasar persamaan di antara kalimat yang ditutur dengan harakat yang ditunjukkan di alam kenyataan. Itulah asas hukuman dan penilaian. Gambaran kasar yang dilukiskan oleh ungkapan hati mereka telah disebati dengan patung anak lembu dengan sebab kekufuran mereka adalah satu gambaran yang unik. Hati mereka telah disebatikan dengan perbuatan selain dari mereka. Disebati dengan apa? Disebati dengan patung anak lembu. Daya khayal dapat menggambarkan percubaan yang kasar dan gambaran yang sinis dan mengejek ini, iaitu gambaran patung anak lembu dimasukkan ke dalam hati mereka dan disebatikan dengannya. Gambaran ini membuat seseorang itu hampir-hampir terlupa pada makna mental ungkapan ini yang digambarkan oleh gambaran yang hidup ini, iaitu kecintaan mereka yang kuat pada penyembahan patung anak lembu, sehingga seolah-olah patung anak lembu itu disebatikan di dalam hati mereka. Di sinilah dapat dilihat betapa tingginya nilai pengungkapan Al-Quran yang memberi gambaran yang hidup itu dibandingkan dengan pengungkapan mental yang hanya memberi penerangan. Itulah keindahan penggambaran yang menjadi ciri yang amat menonjol di dalam pengungkapan Al-Quran yang indah ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.